Alright, semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Ramadan. Okay, so hari ini yang macam sedia you all semua tahu yang setiap hari Sabtu kita akan sama-sama belajar lah. Okay, so I panggil ni JC Business Class. Okay, so di mana kita berkumpul hari ni and kita belajar bersama-sama lah dengan macam tahu bulan lepas, minggu lepas kita dah dengar sharing daripada Ira, okay, macam mana kita nak buat all the basic presentation semua. But at the same time, okay, basic presentation memang sangat penting, especially untuk ejen-ejen baru and untuk ejen-ejen lama. But untuk tajuk hari ini pun sangat penting sebab kita tak nak yang jenis ejen yang pandai menjual, men-sharing, tahu close case tapi tak pandai nak servis klien dari segi bila klien memerlukan bantuan, especially dari segi kemasukan ward, nak settlekan GL ni, okay. So sebelum saya nak start kelas hari ni, so kita start majlis ilmu kita pada hari ni dengan Al-Fatihah, okay. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Malik yaumiddin Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, semoga hari ini smooth. Okay, alright. So, okay, tajuk dia GL decline. Okay, so I'm very sure kebanyakan agent lah, especially bukan even leaders pun sometimes bila melibatkan GL ni kita akan ada rasa macam kalau macam yang I lah, to be honest waktu ejen baru bila kata GL decline je, alamak dia dah macam mana nak buat ni kan. Tapi sebenarnya apa yang I belajar bila lama-lama bila you ada cases yang pasal GL, nak uruskan all the medical card, everything, you belajar and you dah ada ilmu tau. So you akan rasa macam okay, so you dah tahu dah step-step apa yang you perlu nak buat. Okay, so kalau kata GL decline, first step yang pertama satu yang korang kena tahu, korang kena relax. Okay, kena relax, kena calm, kena tenang. Sebab kenapa? Okay, for sure klien definitely diorang akan macam manusia kan? So manusia ni banyak ragam. Okay, so ada perasaan marah kalau GL decline, ada perasaan macam geram. Tapi kalau macam bila perasaan klien tu dah macam marah-marah, dia macam ni lah, api dengan api nanti terbakar lah kan. So bila api kita campur dengan you calm, you cool semua, benda tu akan jadi relax. Okay, so first yang perlu kalau kata kalau GL decline, first agent kena cool dulu. Agent kena cool because bila agent cool, bila you nak explain dekat klien tu, you akan tenang. Then klien pun dia akan cool sebenarnya. Sebab bila dia tengok macam, bila you panic, lepas tu kita pun janganlah melenting tiba-tiba, hari tu I dah bagi tahu you lah, yang ni memang tak boleh ni kan. So klien pun tak suka. Sebab that's why kenapa kita ada client always right. Okay, sebab dia salah ke tak salah pun memang benda macam tu, client always right. So that's why we as part agent, kita pun ada pride kita jugalah, kita pun kena bagi tahu ulangan dia. Okay, so jangan panik, insyaAllah pasti ada jalan. Okay, alright. So okay, sebelum I nak ajar pasal GL ni, especially kalau macam ejen-ejen lama, senior, you all tahu kan apa tu GL kan. So kalau untuk ejen-ejen baru, mungkin dia tak tahu apa benda tu GL. Daripada semalam dok kita cakap GL decline tu apa benda kan. So GL tu, okay, alright. So kat sini you all boleh baca, okay, guarantee letter atau guarantee letter tu adalah surat jaminan okay, merupakan satu jaminan daripada pihak takaful yang bersetuju untuk menanggung kos rawatan yang akan dikenakan kepada klien mengikut jumlah yang telah dipersetujui seperti dalam polisi takaful. Okay, so macam bila kita buat, kalau perasan bila kita buat quotation,
Kat situ kan ada proposal kan. So apa yang kita explain klien, apa yang kita buat quotation semua akan masuk dalam polisi. So guarantee letter dia depends on apa yang kita dah offer dekat klien and apa yang ada dekat dalam polisi tu. Alright. So dekat sini juga. Okay. So GL. Sekejap. Okay. So GL ni dikeluarkan oleh panel hospital sahaja. Okay. Okay. Kenapa I cakap dikeluarkan oleh panel hospital sahaja? Yes, kita boleh admitted dekat mana-mana hospital yang ada dekat Malaysia ni. Tapi kalau you nak pakai GL, kalau nak GL approved by company takaful yang you ambil, which is through Eastern Takaful Berhad, you kena admitted dekat hospital yang disenaraikan. Okay, nanti I akan share dengan dekat dalam group latest kita punya panel hospital lah. Okay, so memang kalau kita nak GL approve, memang kena pergi dekat panel hospital sahaja. Okay, kalau nak pergi selain daripada panel hospital, okay, no problem. Tapi you have to pay and claim. Kalau lah kata kos tu 20,000, kan tak semua orang pakai credit card yang yang banyak limit dia. Okay, kalau nak pakai credit card lah. And tak semua orang yang ada cash yang 20,000. Contoh. Alright, so that's why kita as a agent, kita kena inform dekat klien step dia. Kalau kata nak admitted to the hospital, it's better pergi hospital panel. Kalau kata klien tak nak, memang klien memang beruang, okay, bukan beruang tau, beruang, okay, boleh je dia nak pergi kat mana-mana yang dia nak. So nanti kita akan buat pay and claim, okay. So bila GL to approve, okay, of course tidak perlu bayar tak perlu bayar pun, takaful akan cover. Tapi kalau kata GL to decline, normally dia akan jadi pay and claim. So macam saya cakap tadilah, okay, kenapa kita kalau boleh kita of course kita nak GL to approve instead of GL to decline, because actually ada juga GL decline you boleh claim tapi pay and claim, tapi berapa ramai klien kita yang mampu nak keluar amount yang besar. Sometimes nak keluarkan 1,000 pun dirasa terlalu banyak. Okay. Okay. Lepas tu satu lagi GL ni, surat jaminan ni, okay, selain daripada personal takaful, company juga mengeluarkan guarantee letter. Okay, so di mana company memang selain daripada personal, company pun memang kalau kata kita guna kalau kata admitted, staff admitted to the hospital, nak guna company punya GL pun sama step dia kena apply. Tapi normally lah kebanyakan kalau kita guna company insurance, GL selalu smooth je. Tapi untuk for the personal ni memang dia ada dia punya ni lah. Ada dia punya cabaran sikit lah. Okay. Right. So sebelum kita nak tahu GL to decline kenapa, kita kena tahu beberapa beberapa faktor di mana, sekejap tadi ada buat nota sikit. Okay, so macam kat sini you all boleh tengok waiting period. Waiting period ni memang sangat penting Apa yang dimaksudkan dengan waiting period tu? Normally kalau macam ejen baru, you all akan dengar term-term semacam ni. GL, guarantee letter, waiting period, decline. Okay, so waiting period kat situ I ada tulis, waiting period adalah tempoh menunggu. Okay, dalam tempoh menunggu tidak boleh menggunakan medical card untuk rawatan sakit spesifik, contohnya batu karang. Okay, kalau kita nak tengok kat situ kalau kita tengok kat situ, flow dekat situ, okay. First, okay, bila kita apply medical card, okay, borang dan cadangan, of course kita akan dapat bayaran pertama. Okay, na'udzubillah kalau katalah musibah terjadi, tapi kita dah buat payment dah, okay. Kat sini akan dapat pampasan lah untuk kematian akibat kemalangan, okay. Sebab kalau kita sedia maklum, kalau untuk for the accident, kalau plan tu, kita dah bayar memang dah ada receipt, even belum dah ada receipt, kita boleh je buat claim. Okay, alright. So satu lagi, nombor 2,
Okay, polisi lulus. Okay, so bila polisi tu dah enforce dia, okay, dah terus akan cover perlindungan akibat kemalangan termasuk kos rawatan kemalangan. Okay, yang di mana yang sedia bila kita buat all the presentation, normally kita cakap bila polisi dah enforce, kalau kata na'uzubillah terjadi nak guna untuk medical card tu kan, sebab kita kena tahu tau, kes yang apa ni untuk accident dia immediate, which is kalau nak buat operate during accident, takkanlah kita nak tahan-tahan benda tu kan, memang tak logik lah kan. That's why kalau macam kes kemalangan, okay, so the immediate cover lah, okay, boleh pakai medical card tu. Okay, so dekat sini juga, okay, kat situ dia tengok selepas 30 hari. Okay, normally kalau untuk sebulan, kes-kes yang boleh okay, perlindungan akibat kemalangan dan penyakit kecuali penyakit spesifik. Okay, contohnya demam, viral fever, demam denggi, yang tu after 30 days, okay, you dah boleh apa ni? You dah boleh ni. Kejap. Okay, start video. Okay, korang dengar tak? Clear tak I cakap? Sebab I tak nampak muka you all sebab I pakai kat laptop. Clear, jelas. Clear. Clear eh? Okay, so we continue. Alright. So kalau dekat sini, okay, selepas 30 hari, okay, dah ada perlindungan akibat kemalangan dan penyakit. Macam tadi cakap lah, maksudnya contoh kalau klien tu admitted to the hospital, okay, demam denggi, viral fever, yang tu dah boleh pakai dah. Ngam-ngam 30 hari dah boleh pakai dah. Okay, tapi kalau kata siapa Sharfa siapa? Tolong mute kan? Okay, right. So contoh kalau case dia apa ni? Demam. Tapi baru 29 hari nak admitted dekat hospital tu salah satu jugalah kenapa GL decline. Sebab tak cukup. Dia punya waiting period tu tak cukup. Dia memang kena tunggu kena memang ngam-ngam 30 hari. Sebab I memang ada kes yang di mana memang kes waktu tu anak dia nak masuk hospital, apa ni tak complete lagi, tak genap 30 hari, 29 hari, even 1 hari pun still tak kira that's why mana-mana klien yang dah ada berniat nak ambil, that's why kita cepat-cepat. Kita selalu kena bagi tahu kat klien ataupun prospek, bukan kita nak mengejar komisen ke apa, no, or sell. Tapi benda-benda macam ni lah, contohlah sepatutnya dia dah boleh guna dah. Tapi sebab dia delay 2-3 hari, dah tak boleh pakai, okay? Alright. So kat sini pula selepas 60 hari kat sinilah pampasan kritikal. Sekiranya mengidap na'uzubillah lah salah satu penyakit macam GE sekarang instead of 36 jenis penyakit kritikal kita dah ada 45. Okay, kat sini dah boleh cover. Okay, and then selepas 120 hari kat sini dia boleh cover untuk kos rawatan perubatan termasuk semua penyakit spesifik lah macam tadi yang cakap tadi. Sakit spesifik ni tu salah satu contoh-contoh dia lah, batu karang, darah tinggi, kencing manis, ketumbuhan. Sis ni memang kebanyakan lah yang orang kena kan, kebanyakan especially wanita okay, sis, polyps, cancer, okay, sinus, tonsil, hernia. Okay, hernia ni apa ni angin apa tu yang apa ni angin apa tu yang untuk for the mens kan, ala budak-budak kan semua, buasir, okay, dengan endorse ni. Okay, so kalau dekat sini, okay, salah satu sebab kenapa GL tu boleh decline, kita kena tahu juga GL decline sebab apa. Kalau memang kata memang benda-benda ni semua tak ada, memang memang dia dah memang plan dia dah lama ke apa, we fight for that. Tapi kita kena find out dulu, okay, first kita kena tengok dulu klien punya apa ni, bila klien tu ambil. Contohlah kalau kata baru dia ambil 2 bulan, tiba-tiba terkena batu karang, of course secara logik memang tak cover. That's why benda ni memang you all punya info supaya you all tahulah, okay, yang boleh claim untuk sakit-sakit biasa demam 30 hari dah boleh pakai, accident after 24 hours, okay. And then yang untuk sakit-sakit lain dia ada tempoh-tempoh dia. And yang ni yang kita cerita about for the admitted to the medical okay. Sebab kalau kata kita nak buat any operation ke, to be safe, keep cakap dengan klien after 2 years. Sebab even kalau kata setahun 8 bulan pun ataupun setahun 7 bulan,
depends juga sebab underwrite dia nak tahu juga, kalau tak memang kena investigate, which is benda tu akan jadi decline. Tapi ingat decline dia bermakna bukan tak boleh claim. Decline tapi pay and claim. Walaupun pay and claim, at least adalah juga orang kata sinar lah untuk diorang kan. Tapi kalau cost tu macam tak berapa banyak should be okay. Tapi kalau cost tu 30,000 ke 20,000, kesianlah kat klien kan, dia nak kena bayar semua. So yang ni memang salah satu dia punya kita kena tengok why GL decline. Kita kena find out dulu GL decline sebab apa. Kita as agent kita kena tahu dia punya dia punya bila boleh pakai, bila tak boleh pakai. So kita yang memang waktu kita sharing tentang medical card, kita kena bagi tahu pasal waiting period. Mesti memang perlu kena bagi tahu sebab tak nak end up nanti you all balik yang kena. You tak bagi tahu I pun, I tak tahu pun 30 hari boleh pakai. Lepas tu ya ke after 2 years baru boleh pakai untuk any operation. So nanti end up you all balik yang kena. Okay, ni salah satu kenapa GM boleh decline because of waiting period. Second, check lah kadang-kadang bila plan tu dah lapse, of course lah memang tak boleh nak pakai kan. So yang kat sini memang I banyak lately ni last week macam I tengok daripada Tia pernah ada juga dia posting pasal plan dah lapse, tiba nak pakai medical card untuk anak dia jatuh, tak silap I cerita tu dekat Facebook Tia ada sharing, and then bila tak boleh kita balik yang dimarahnya. So satu kita ke agent, kita pun kena, kita ada pride and kita kena be firm juga. Kalau kata benda tu tak boleh, kita cakap tak boleh. Kita jangan janji yang indah-indah. Sebab kalau you macam janji ni, janji tu, nak balik you akan balik kena. That's why kalau kata kes-kes kalau kata untuk ambil new business ni, new plan, kalau ada sakit, please lah korang declare je. Last time dulu kata after 5 years semua tak payahkan, tapi this time you declare je. Sebab kita tak nak nanti sepatutnya boleh guna, tak boleh guna, semua macam kesian dekat klien. And you all pun akan pening kepala lah kalau kata benda-benda tu terjadi. Alright, so memang kita kena make sure plan tu kita memang, of course untuk ejen-ejen lama you all dah banyak beratus klien. So tak tahu pun, korang kena check dulu. Bila first start, bila klien nak masuk hospital, korang check dulu dekat IGP system, dia punya status, which is status dia masih enforce ataupun dah lapse. Enforce tu untuk ejen-ejen rookies, enforce tu di mana plan tu masih orang plan masih okey, maknanya masih boleh kita boleh guna all the dia punya all the plan punya all the benefit dia semua lah. Okey, masih aktif. Kalau masuk enforce tu maknanya plan masih aktif. Okey, tapi kalau untuk kalau kata untuk polisi tu dah lapse, maknanya memang dia dah tak boleh pakai apa-apa pun yang tertakluk dekat dalam polisi tu. So kena make sure GR decline, salah satunya because of tu jugalah polisi lab. Polisi lab lepas tu tiba apply tak boleh, GR tak approve. Of course tak approve sebab dah lapse kan. Okay. Alright. So dekat sini juga I nak share lah. Okay. GL decline versus claim decline. Berbeza tau. GL decline versus claim decline. Okay. So kat sini korang pun boleh baca juga. So I explain juga kat sini. Okay. GL decline ni normally, okay. Normally lah kebanyakan dia ada kes-kes yang non-disclosure history, sakit tak declare. Macam tadi I cakap lah, okay, bila kita nak share dengan klien suruh ambil medical card semua everything, kita pun as a agent kena sincere, okay, and klien pun kena sincere, prospect pun kena sincere, because kita based on apa yang dia cakap. Kalau dia kata sihat, and then kita tanyalah sihat, pernah admitted ke apa, you kena macam korek sikit rahsia dia orang kan. Bukanlah rahsia peribadi, maksudnya dari segi dia punya medical history. Okay, tanya pernah admitted, macam cakap pernah admitted tapi admitted sebab bersalin.
tu tak apalah, tu tak ada masalah. Tapi kalau kata pernah ada sebelum ni pernah ada record sis ke, pernah buang sis ke tapi dah okey ke apa, we have to declare. Okay, sebab kat sini atau simptom datang selepas ambil normally kadang-kadang kita tak tahu pun dah ambil plan tiba-tiba simptom tu datang. Waktu tu during kita dah ambil polisi. Kalau kata during ni GL decline tapi normally dia akan holdkan untuk dapatkan beberapa maklumat. Maknanya tu I cakap tadi, GL decline bermakna bukan tak boleh claim. Okay, you boleh claim tapi the first apa pun kalau memang you yakin you memang tak ada sakit tu, memang you yakin lah you memang tak pernah, bila dah ambil polisi tu barulah find out ada sakit-sakit sana kan. And then yang tu memang GE akan buat investigate so normally tu akan jatuh kepada pay and claim. Maknanya pay dulu but at the same time kita akan buat claim. So during claim tu pun memang kena mention dekat klien, benda tu bukan ambil masa yang terlalu lama and tak ambil masa terlalu cepat. Okay, so maksudnya dia macam ni je, documentation complete and then that's why kenapa agent pun kena bekerjasama dengan klien. So that bila you all bekerjasama, okay, benda tu akan jadi mudah. Kan, apa yang penting kerjasama, okay? Alright, so memang normally kalau kata kes-kes yang macam ni yang previously dia memang dah ada sakit ke apa, tu agak berat lah. Tu pun salah satu sebab kenapa GL decline. Tapi kalau kata memang yang klien decide untuk dia nak pay and claim dulu, okay, tak ada masalah. Ni mungkin yang klien yang berwang lah, okay, berduit. Okay, so dia memang tak kisah tapi kita memang kena dapatkan all dia punya history. So as a agent, itulah kita punya, orang kata kita punya tanggungjawab sebab tanggungjawab kita bukan jumpa klien, makan-makan, minum, explain, close, okay dah habis. No. Okay, so kita punya kejaya bermula bila kita perlu servis klien, which is kalau bila klien masuk hospital semua, tu kita punya tugas kita. Alright, selain daripada yang happy-happy, so yang ni salah satu jugalah yang memang kita, ni adalah tanggungjawab kita. Normally kita memang kena pergi hospital, ambil all the document, especially kalau kata untuk yang kalau macam untuk private hospital, tak ada masalah. Sometimes kita boleh je email kat diorang and diorang boleh email balik dekat kita. But kalau kata kes-kes yang macam especially dekat government ke apa, normally takes time untuk makan masa 2 bulan untuk dapatkan order report. That's why kena cakap dengan klien. Bila kena pay and claim ni, dia depends pada documentation, okay? Sebab kita tak nak nanti agent ingat klien klien ingat agent ni tak buat kerja. Padahal memang kalau kata kita nak buat claim, especially lah kita nak ambil dekat report dekat government, 2 bulan paling awal, sebab benda tu memang I dah hadap benda tu, and of course leaders and of course agent-agent lama, korang pun dah pernah ada experience macam tu. Bukan kita nak kita nak melambatkan proses, tapi kita ni adalah orang tengah, kena ingat agent adalah orang tengah yang memudahkan klien. That's why dalam situation macam mana pun win-win situation lah. Kau perlukan aku perlukan kau. Okay, so kita kena sama-sama. Alright? Okay, so perbezaan dengan tadi yang untuk GL decline, okay? Kalau compare tu, okay, GL decline, so sekarang kalau claim decline ni maknanya memang tak boleh claim dah. Okay? Memang tak boleh claim disebabkan penyakit yang tidak ada contoh. Contohlah glioblastoma. Macam semalam pun I ada baca dekat Shine, you all ada discuss pasal pasal ada sakit-sakit yang tak cover kan. So korang pun dekat dalam Shine dalam dekat group WhatsApp memang sangat bagus korang pun kena aktif dekat situ sebab sometimes ada je all the info-info, especially macam ilmu-ilmu semalam GM Jaja pun ada share pasal dia punya harat kematian. Okay, normally harat kematian kita akan dapat 2,000 kan. Tapi kat situ dia jadi lebih pula. Kenapa? So kat situ dah explain lah kenapa. Sebab macam bila kita isu GL, kalau kata GL tu decline ke, kita macam ni tau. Bila kita dah buka case, kita kena tutup case tu. So kita kena tutup case tu. Okay?
Alright, so maknanya dah buka, kita tutup balik lah. Okay. Right, so dekat sini, I nak share. Okay, ni benda penting Agent, please take note. Dua benda ni yang penting. Yang ni bagi I lah. Yang ni apa yang I share hari ni, apa yang I buat. Okay. So dua benda ini memang sentiasa memang ada dekat dalam I punya handphone. Okay. Korang kena selalu, okay, nombor ni korang kena save dekat dalam handphone. Ni adalah hotline untuk GE Medical Card, di mana kalau kata GL bila klien masuk hospital ke apa, kita nak follow up kita macam ni tau. Memang sekarang memang GE memang ada bagi SMS, okey. Klien admitted ke, klien apa ke, GL decline ke, semua akan bagi. Jadi I akan share lah. Tapi bila proses, okey, normally bila kita nak masuk, dia macam ni proses untuk nak admitted to the hospital. Pertama, bila klien dah dapat refer letter pergi dekat hospital, so klien akan pergi dekat bahagian emergency. Dekat bawah tu, setiap hospital dia ada satu yang ward temporary ataupun tempat dekat bawah untuk emergency. Okay, normally you akan minta klien bawa referral letter. Sebab klien sometimes ada juga klien akan direct pergi ke hospital, ada juga klien yang akan pergi klinik dulu. Tak okey, dan doktor daripada klinik akan buat satu refer letter untuk ke hospital untuk dapatkan lebih lanjut lah, okey, secara details. Okey, so sampai dekat hospital, kat situ normally memang pihak hospital dia akan direct dengan GE untuk kita apply GL. Okay. Tapi kita pun as a agent, kita kena kita pun kena masuk campur juga during bila GL punya proses tu. Sebab GL ni dia depends, kadang-kadang dia ambil masa tak lama and kadang-kadang dia ambil masa juga for the next day. Korang kena faham tau. Depends pada sakit orang tu, okay, demam ke. Sebab saya ada klien yang kena demam denggi, time tu dia tengok juga sebab kadang-kadang doktor memang kalau korang pergi malam memang diorang akan buat the next day lah JL tu. Okay, tapi kalau kata untuk demam-demam tu tak ada masalah lah untuk JL tu nak approve semua. And then nombor ni lah yang penting untuk korang call, which is korang call dekat nombor ni. Okay, nak tahu dia akan tengok situ, dia akan nombor 1 nak tanya pasal maklumat ventilator semua kan, korang tekan je kat situ. Korang bagi bagi agent code, bagi certificate number klien, cakap I nak tahu status untuk I nak tahu status GL untuk this policy number. Apa tu you bagi policy number klien, apa tu dia akan check lah. Okay. Dia kata selalu ni kalau macam tu GE akan cakap we haven't received anything from hospital. Maknanya macam diorang tak dapat apa-apa pun dokumen daripada hospital. Tu yang agent kena masuk campur, which is memang macam I akan call kalau kata memang klien dari hospital, I akan call klien, I tak klien normally. I akan call direct hospital, pergi dekat bahagian bahagian untuk admission. I akan tanya dengan diorang, I baru call GE and GE kata haven't received any document from hospital. So boleh you cepatkan tak untuk hantar order dokumen tu. Sebab tanpa dokumen daripada hospital, GL tak boleh approve, GL tak boleh issue. Sebab diorang tunggukan order report daripada hospital, hantar ke GE. Okay, so GE baru tengok all the cases dia punya sakit apa-apa, baru GL tu boleh issue. Okay. Benda tu salah satu juga untuk mempercepatkan urusan GL. Sebab kadang-kadang even pihak hospital pun lupa. Ada kes diorang lupa ataupun ada kes yang doktor too busy, tak sempat nak tulis, tak sempat nak tulis untuk nak respon. So kita as agent memang kita ada the right ni untuk untuk push hospital supaya GL tu approve. Bisa mempercepatkan proses GL tu lah. Okay. So kenapa nombor ni penting? Sebab apa-apa you all boleh refer dekat sini je. Okay. So nombor ni juga normally sampai sekarang juga I gunakan juga untuk dapatkan advice. Okay. Contohnya I akan cakap, okay, klien macam ni boleh tak dia nak admitted ke apa? So you dah ada the right person untuk you all refer.
untuk sakit yang macam ni boleh tak ni kan. Diorang memang akan bagi tahu, oh kat sini memang normally potential untuk JL approve tu macam susah, dia akan jadi pay and claim. Apa benda yang korang rasa macam curious, korang macam tak sure ke apa yang ni, boleh je call this number. Okay, and satu lagi benda penting yang korang kena save juga, either korang punya iPad or korang punya handphone, okay, smartphone korang. Okay, ni yang ni I buat, yang ni memang korang memang tak nampak sebab nanti I akan share dekat group. Okay, ni kita punya panel hospital yang ada dekat Malaysia yang di cover oleh GE. Okay, sebab macam yang I cakap tadi lah, okay, kalau nak apa, kalau nak GL to approve, pergi dekat panel. Okay, tapi kalau kata macam nak pergi hospital yang selain daripada yang ada listing dekat sini, okay je, tak ada masalah, tapi nanti dia akan jadi pay and claim. Okay, alright. Okay, so sekarang macam hari ni I nak share case study lah, which is my client sendiri, yang di mana case ni yang bagi I rasa macam I don't know kalau korang rasa macam easy, but dalam easy tu sebenarnya ada juga rasa macam cabaran-cabaran dia. So I rasa memang yang ni memang Allah pemudahkan lah untuk case ni. Okay, so case ni case study. Okay, ni I share dengan you. Of course, I akan tutup nama klien. Okay, so klien ni umur dia dah 58 tahun. Okay, kat sini klien ni I bagi tahu sedikit lah. Dia ambil plan medical card Medimax. Okay, untuk ejen-ejen baru, okay, plan Medimax ni dulu adalah plan stand alone. Stand alone maknanya plan ni dia ada medical card sahaja. Dia tak ada protection, dia tak ada saving. So maknanya dia memang plan ni medical card semata lah. Tapi Medimax ni memang bagus. Dia macam lebih kurang macam Medi Harapan, tapi dia banyak kelebihan lah daripada Medi Harapan tu. Kita dah, of course lah, bila kita dah plan tu dah habis, kita akan, dia tak boleh jadi plan yang sama, which is nak macam yang plan Medimax tu. Okay, alright, so dia ambil plan ni. Okay, satu yang menjadi I punya curious, because actually plan ni dia, kalau you tengok kat situ, certificate issue date pada 20 hari bulan Februari 2018. Okay, so dia kena hari tu bulan Februari, that's why Februari 2020 ke 2021, nanti kita tengok balik. Okay, so kalau tengok kat sini, plan ni dah lebih daripada 2 tahun. So sepatutnya tak ada isu GL pun. Cumanya tiba-tiba, okay, ni klien dia, okay, ni conversation I share all the conversation. Dia cakap, Assalamualaikum Izzah, akak ni macam kena sakit saraf timpit. Boleh ke? Tengok nampak ke orang lama kan? Dia punya spelling boleh tu kan? Kita tahu orang tu orang lama, okay? Boleh ke jika kak nak guna GE card ni? Kalau di HUKM boleh guna ke? Di Pantau Hospital Syiraz ke? Macam tu. Sebab dia ni memang kan, orang-orang ni dia memang suka, rumah dia dekat dengan HUKM tu, dia tanya boleh ke pergi HUKM ataupun Pantai Hospital Syiraz, sebab yang tu, sebab dia tinggal di rumah dia kat situ, rumah anak dia kan. Okay, so bila dia dah pergi, ada tanya tu, dia dah pergi ke hospital. Waktu tu kat sini lah, more to for sure, tulang tengkuk dengan saraf sedikit bergeser di peringkat awal. Otot di tengkuk sebelah kiri telah mengeras dan menarik tulang tengkuk jadi lurus. Sepatutnya tulang tengkuk bengkok sedikit, curving. Tengkuk kak straight, tak fleksibel, jadi himpit nerve. Okay, so waktu tu memang dia memang pergi hospital untuk pergi buat rawatan je. Okay, so waktu tu doktor advise dia untuk pergi dapatkan MRI. So MRI ni you all tahu kan, kalau kata bukan case accident ke apa, kita tak boleh guna untuk outpatient accident, then ni memang klien kena bayar lah. Okay, result MRI kat situ dah keluar. So ada nanah di bahagian otot di dalam tengkuk kiri. Kena ambil sampel test lab dulu. Sekarang bagi antibiotik, nak tengok respon bagaimana. Kalau tak baik, baru kena operate. Okay, so kat sini yang first, yang waktu dah dah dapat result MRI ni, doktor request lah, of course kan, kita nak request GL, kita kena ada all the report-report tu semua kan. So bila result MRI ni dah keluar, dah attach lah untuk yang report ni. Okay. So ini adalah dia punya result dia. So bila dah, kalau ikutkan
kalau ida ikutkan macam nampak okey je kan, sebab plan dah 2 tahun lebih. Lepas tu apa ni dah buat dah semua, dah buat MRI, sebab MRI tu memang jelas, memang bagi tahu semua-semua ni kan. Tapi bila kita submit ke GE, so kat sinilah. Okay, ejen-ejen baru ataupun yang tak berapa familiar, okay, bila GL decline, kita akan dapat SMS ni. Benda ni yang menakutkan jugalah bagi ejen-ejen yang kalau baru-baru. Tapi kalau dah biasa dapat tu, insyaAllah korang akan rasa macam, oh okay. So mesti ada sebab. Macam tadi saya cakap lah, mungkin sebab yang dah apa, plan dah lapse ke, ataupun ada kes-kes lain ke kan. So kalau macam kes yang ni, result dia keluar decline. So time tu pun macam, kenapa decline macam I sendirilah, I as agent tak puas hati. Banyak kali I call nombor yang tadi tu tanya, kenapa ni kan. So dia cakap okay. Tu dia cakap okay, case ni kalau klien okay, they have to pay and claim. Okay, pay and claim. Tapi tahu tak, kos ni lebih kurang 15 ke 20 ribu. Kan, takkanlah klien nak keluarkan duit, nak bayar kan. Then apa function dia ambil medical card, betul tak? Alright, so bila dah decline tu, okay. So dekat sini ni yang saya cakap, dia yang tadi GL tu dah decline. So yang ni second kita buat appeal letter. Kalau korang tengok kat sini, waktu yang tu tadi 24 hari, kakak ni dia macam ni tau. Bila GL decline tu, sebab dia dah terlalu sakit, dia admitted je without GL approve. Sebab waktu tu dia macam doktor cakap dengan dia average dah lebih kurang dalam 15,000. So dia cakap dia memang dah tak tahan dah, dia memang sakit, dia cakap it's okay. Izzah akan masuk je dulu, but nanti Izzah tolong claimkan, macam tu. So macam okay kak, tapi I as agent, I rasa macam kes ni rasa boleh pergi, memang boleh tolong kakak ni kan, instead of dia nak bayar 15,000 tu. So I cuba juga, lepas tu memang I suggest, okay doktor buat yang ni lah, doktor buat complaint of ni, kat sini dia bagi kat GE balik, kita request second GL. Okay, buat ni, tengok appeal letter, kat sini dah mention diagnosis dia semua dah keluar dah. Left-sided paravertebral neck abscess. Dia macam kakak cakap lah, dekat tengkuk dia. Dia nak macam, dia dah, tengkuk dia tu ada macam nanah semua. Ni salah satu ni bukan kulit ni, ni major tau. So ni dah dia punya contoh ni. Waktu tu terjadi pula ada darah semua kan, infection dia semua kan. So kat sinilah, okay. Yang kat sini, result dia still, dah bagi yang ni juga, dah buat appeal, still decline juga. Pernah rasa 2 kali dah design ni. Tapi, bila yang tu tadi 24, 25, waktu tu, you all tahu tak, waktu tu memang, memang rasa macam dah tak okay. I turun, I pergi hospital, I pergi jumpa kakak tu, and I nak meet up dengan doktor, tapi time tu doktor tu busy, dia memang back to back punya operation. So doktor memang tak boleh nak buat waktu tu. Bila yang tadi doktor tu dah bagi appeal letter, GE ada bagi satu surat yang minta doktor untuk respon. Tapi nak dijadikan cerita, bila respon tu, doktor tak boleh nak tulis semua. Sebab doktor terlalu busy, back to back, dia ada buat operation. So time tu lah tengah fikir macam mana. Lalas kakak tu cakap tak apa Zak, alhamdulillah tau. Dalam kes ni, I diberikan klien yang sangat-sangat cool. Supaya dia tak ada nak marah-marah. Dia ada juga yang macam, kenapa macam ni, tapi dia bukan jenis orang yang nak marah-marah. So bila dia macam tu, I pun buat dengan dalam keadaan tenang dan I macam berusaha gila-gila kes ni untuk make sure kakak tu tak payah bayar. So waktu tu memang doktor memang tak boleh nak isi tu semua. Lalas klien sendiri, tak apa Zah, akak admitted lagi 1 hari. Kalau admitted 1 hari tu GE tak cover, tak apa, akak bayar je. Tapi nak jaga the next day tu doktor tu isi, alhamdulillah. Waktu tu, tapi kan korang kena tahu tau, bila klien masuk hospital NGL decline, korang jangan terus senyap. Korang kena macam just be concerned dengan diorang supaya diorang tak rasa yang macam korang tinggalkan dia. Walaupun korang rasa macam kes ni kan, tak apa, you just give the support semua. Tapi jangan janji yang
yang indah-indah yang macam benda tu tak logik, kurang janji macam tu tak. Kau jangan bagi meresupport kak, morning semua, hopefully macam ni lah macam I cakap ni, semoga pemudahkan urusan GL lah kak, I cakap kan. Lepas tu tengok you all baca kat sini ya berkali-kali kak solat hajat dengan menazah puasa jika GE lulus. You nampak tak kakak ni kan, I tak tahu nak cakap macam mana. Sebab tu bila dia tenang dan ni, Allah tu pemudahkan. Siap nak bernazar lagi. Sebab I waktu tu memang I cakap I memang sebab gila. Kes ni I rasa macam kenapa I nak share dengan you all sebab bagi I kes ni special. Okay. So kat sini I cakap, okay kak, orang baik-baik insyaAllah Allah pemudahkan ni kak. Betul ni. Okay. So kat sini dengan izinnya. Okay. Kat sini nampak. Isu. 26 hari bulan, sepatutnya dia nak keluar di discharge 25 hari bulan. Alhamdulillah bila doktor tu dah isi form, finally untuk tadi kan 1, 2 decline and ketiga alhamdulillah kes yang sepatutnya decline dah issue. Dah issue untuk untuk discharge and issue untuk dia punya ni lah dia punya GL tu. Okay, so kat sini tengok so kat sinilah. Yang ni yang I rasa macam perasaan dia macam tahu. You as a agent, selain you dapat award, dia dapat pergi trip, you happy tu, ada satu lagi perasaan yang you akan rasa yang tak boleh dibeli adalah ni. Bila klien tu rasa macam kita dapat bantu klien tau. Sebenarnya kita tak tolong apa pun. Kita ada macam saya cakap tadi, kita adalah orang tengah yang membantu klien, memudahkan klien. That's why macam kita memerlukan each other. Klien perlukan kita perlukan klien. That's why kalau nak benda tu smooth, kita memang kena bekerjasama. Okay? So tengok kat sini, kalau you tengok kat sini memang kat sinilah dia punya ni apa ni? Okay, alhamdulillah claim akad dah approve semua. Okay, ni kejap. Harta salah ke depan pula. Sekejap Okay, ni. Okay, sekejap. Mana dia punya ni? Okay, so kalau kat sini, kan syukur, terima kasih, sayang Iza. Benda tu bagi korang simple, tapi bagi I rasa macam happy gila bila dapat bantu orang. Ni dia punya satu perasaan yang kita tak tahu nak cakap macam mana memang kita seronok pergi trip, kita dapat all the rewards, tapi benda ni yang macam dalam yang kita rasa macam okay, tugas aku sebenarnya as a agent bukan setakat tambah income, dapat income. So lah sebab kita punya tugas sebenarnya noble job di mana macam at the same time you bantu orang and you pun membantu ekonomi diri sendiri dan keluarga. Macam tu. Okay. So kat sini yang bila dah smooth, tapi dia punya itulah dia punya cabaran dia memang I memang kena tunggu. Waktu tu I tunggu sebab I thought memang boleh doktor memang boleh settlekan semua, tapi memang bila klien doktor memang busy tak boleh nak attend surat tu, memang klien admitted lagi sehari. Okay, so I baliklah. Kita pun janganlah macam nak tunggu beria lama kan. So kita dah tahu apa yang kita nak buat. Okay, bila klien dah admitted lagi 1 hari tu, yang you baliklah and keep follow up dengan GE. Okay. Okay, so dekat sini, okay, macam kakak tu tadi, dia dah selamat dah, dia dah discharge semua. Nak jadikan cerita, bulan 3 dia masuk balik dengan sakit yang sama. Sebab bila dia dah buat operation tu, tiba dia punya bahagian kepala dia tu macam dia rasa tak selesa, dia rasa macam sangat sakit. Tu memang I cakap dengan dia, tak apa kak, akak kena bagi tahu if akak tak sakit akak sakit ke apa, kena bagi tahu doktor. Supaya memang kita tak tahu sebab benda tu baru kan, takut ada bleeding kat mana-mana ke. And of course bila case yang first dah smooth and second tu terus je 18 3 terus isu GL issue. So korang jangan takut tau, sebab sebenarnya korang satu as a agent kita kena fight juga untuk kita punya klien. Tapi kalau kata case tu memang yang jenis yang case lab, undisclosure semua tu memang kita tak boleh buat apa. So jangan keep blame dekat diri. Kalau kata GL tu decline yang kita tak dapat bantu klien, you jangan blame dekat diri juga, sebab kadang-kadang
Sebab tu cakap benda tu we have to sincere, kita kena jujur. So just bagi tahu kalau orang tu memang ada sakit ke apa, kita memang just declare supaya kita tak nak benda-benda terjadilah. Okay. So kat sini pula, okay, yang ni bila dia dah ni, dia buat physio punya treatment semua, semua smooth. Alhamdulillah, kes kakak ni saya rasa macam semua ni dipermudahkan. Allah memudahkan. Okay, lepas dia dah pergi, untuk yang sakit ni memang dia kena pergi buat fisio. So fisio pun sekali 300, 400, okay. So kat sini, okay, tengok claim is approved 4 hari bulan. Claim approved 4 hari bulan, tengok duit masuk 6 hari bulan. Cepat kan? Satu cakap sekarang ni bila documentation tu complete, and of course kita agent, kita kena make sure kita kena uruskan benda tu lah. Okay, especially claim memang kena buat cepat. Sebab as a agent kita kena tahu apa yang priority. So maknanya kalau ada claim, buat claim dulu. Sebab dia melibatkan orang dan orang punya duit semua kan. So kalau kat sini sangat cepat, so 4 hari bulan claim approve, 6 hari bulan dah masuk dah dekat direct credit dia. So dia pun macam happy lah, memang happy lah sebab cost dia 2 kali which is benda ni yang dia mula-mula dia rasa sakit-sakit kepala tu, maknanya dia dah guna 2 kali dah. Okay, untuk sakit yang sama ni. Sekejap. Okay, so ni dia adalah dia punya total claim. Okay, kalau ikutkan sini, okay, first dia punya total claim dia yang dia buat untuk yang admission yang pertama lebih kurang 19,000. Tak tahulah kalau you rasa 9,000 sikit, tapi bagi I 19,000 tu banyak kalau pakai duit sendiri. So 9,000 ni boleh pergi buat macam-macam, boleh pergi haji ke apa kan. Okay, so claim yang kedua dia punya claim 9,000. Okay, beza sikit je lah. Kejap siapa tu nak boleh mute. Okay, alright. So claim kedua pula 19,193 lebih kurang. So total yang dia buat claim untuk yang sakit ini, okay, 38,000. Almost 40,000 kan. So macam you all, takkanlah kita nak macam, dia macam ni tau. Macam kes ni, I tak tahu sebab I tak terus berserah. Which is macam bila GL decline, okay, just bagi tahu kat klien, GL decline. So nanti kita akan buat pay and claim. 38,000 bukan banyak, bukan sikit tau. Benda ni banyak tau. That's why kalau, sebab korang kena tengok pada situation, kena pandai juga. That's why kenapa kena belajar. Sebab I dulu pun memang, to be honest I memang tak suka nak buat claim. Tapi bila benda yang I tak suka tu yang selalu I dapat. So bila I dapat, lepas tu I belajar tau benda tu. Sebab sekarang I rasa macam seronok nak buat claim. Sebab di mana benda yang I tak suka, bukanlah orang kata apa. Bukanlah tak suka, sebab kadang-kadang tu macam kita tahu kan bila buat claim ni dia ada dia punya prosedur dia ni, kita dah balas, kita dah jawab, dah bagi kat sini, tiba tak complete lagi, kena cari lagi. Tapi sebab bila benda yang kita tak suka tu kita dapat, tiba-tiba rasakan benda tu I rasa macam so I terus macam okay, ni sebenarnya tugas sebenar. Selain daripada happy-happy, this is kau punya noble job yang macam okay, bila klien ambil dengan kau, tu dah jadi responsibility kau. Supaya kau kena settlekan benda tu. Sebab bukan kita nak cakap benda yang indah-indah je. Okay? Kita kena cakap lah benda-benda macam ni kan. Macam dia decline ke apa. Tapi yang kes ni nampak seronok kan bila kita dapat bantu klien kita. Instead of dia bayar duit dia, keluarkan dia punya saving, or maybe gadaikan emas-emas yang ada. Contoh. Okay. It's better medical card yang tolong bayarkan. Okay. So kat sinilah dia punya ni. Yang ni claim pertama, claim yang kedua. Okay. So kat sini juga physiology claim kan. Bila dia dah discharge daripada hospital, lepas tu dia ada follow up. So bila follow up tu dia akan buat fisiologi. Ni adalah total fisiologi yang dah diklaim and dah approve dah approve and dia dah dapat pun all the payment ni. So nampak tak? Pentingnya memang ada medical card untuk yang kos-kos macam ni lah. Okay? Dia boleh cover untuk physio, dia boleh cover untuk dia punya rawatan medical dia. Tapi nak bagi tahu korang jangan bila GL decline tu try to help, bantu klien. Selagi boleh cuba bantu je sebab tu dah memang tugas kita. Okay? Tugas kita yang memang
memang kita kena buat. Memang sometimes kita boleh buat upah orang ke apa, dia tak sama dengan you buat sendiri. Okay. Right, sekejap tengok ada lagi ke slide dia. Okay. Kak Iza ada soalan tu Kak Suraya bagi kat dalam chat. Sekejap. Sebab I tak boleh nampak ni, I baru nak buka. Sebab bila I share dekat sini, I tak boleh nampak all the chat. Okay, so sekarang I akan tengok dekat bahagian chat. Sekejap. Alright. Okay, I jawab satu-satu dulu sekejap. Okay, so JM tak murah. Okay, I nak share sebab bukan ini je yang klien I dapat yang tak murah kan. I pernah dapat klien waktu tu first I jadi agent. I just nak cerita dengan you all. Sekejap sekarang berapa. Okay, waktu tu yang I cakap tadi lah, anak dia admitted to the hospital because of the mom. Dia nak guna personal insurance. Dia lah nak pakai dia punya personal. Waktu tu anak dia demam kan. I memang dulu waktu kita orang buat presentation, kita orang memang akan provide yang last time tak ada iPad. Benda ni memang I akan bawa I punya file orange tu, I akan letak all the slide semua kat situ, and ada satu yang memang I akan simpan, yang apa yang I explain dekat klien, I akan simpan benda tu. Ataupun kalau klien nak copy tu, I akan capture dan simpan. So yang You Amira ada share dengan you all last week, yang manfaat berapa yang dapat. So you bayar kita akan dapat protection, medical card and saving tu semua kan. Yang tu I simpan. So I memang explain kat dia untuk demam you kena 30 hari. Kena sebulan lah. Tapi anak dia masuk 29 hari. Waktu tu I kira-kira baru 29 hari. You tahu tak I dapat apa? Dia panggil I babi, you tahu tak? Siut kan? Tapi time tu kan, I tak tahu I cakap, ya Allah, bahasa cakap kan. Sebab macam ni yang tadi JM kata, tak meroyan bila JM decline. Ni. So yang ni, yang memang tak tahu nak cakap apa, kawan tau, kawan. So waktu dia cakap macam tu, so I macam, kan cakap, bila api dengan api, you kena cool. So memanglah benda tu bukan sesuatu benda yang baik untuk dia cakap. Tapi waktu tu you tahu tak, I buat apa? I stay datang, visit dia dengan anak dia. Anak dia kan admitted kan, visit. Tapi time tu I bagi dia solution. I bagi solution, cakap, okay, so sekarang you hari tu you cakap you ada company insurance kan? Okay, so sekarang ni bila you ada company insurance, why you tak pakai je punya company insurance dulu? Macam I cakap before, kalau ada company insurance, pakai company insurance dulu. Personal medical card ni as a backup. Kalau kata tak cukup ke, ataupun kata ada any kalau kata nak buat operation tak cukup, then boleh top up pakai personal. Then bila dah cakap tu okey lah. Tapi memang dia tak ada cakap test, tak ada cakap apa, memang sangat rude. Tapi the next day tu memang I pergi dekat Ampang Puteri juga. I pergi, I buat macam biasa je. Looks like macam tak ada benda tau. Lepas tu dia rasa macam I faham bila marah kita tak tahu apa yang kita cakap kan. So benda tu I faham dan I cakap it's okay. Cuma dia cakap lah, Izzah, I betul-betul minta maaf, I tak supposedly cakap macam tu dengan you ni semua kan. That's why I dah faham dah. Lepas tu kita tak, I tunjuk tau. I bukan tak explain dengan you Okay, this I tunjuk yang kertas yang I buat explain dekat dia kan. I ada mention untuk accident you boleh pakai bila. Untuk apa ni, untuk kalau kata viral fever, demam denggi, lepas berapa kena pakai. Tu dia cakap betul, tapi dia kata sebab dia panik, dia cakap sebab bila anak tak sihat, dia rasa macam yelah anak kan, macam I akan buat macam okay, contohlah kalau situation jadi dekat I pun rasa macam lah anak kan, mesti kita akan risau kan. So benda tu macam, tapi dia memang betul-betul lah, dia betul-betul minta maaf yang sangat-sangat. Memang dia cakap dia tak sepatutnya keluarkan words tu. Then I cakap it's okay, tapi I smash dia balik. I tak smash dia, tapi I sekolahkan dia balik lah. Cakap it's okay, tapi you kena faham you tak supposedly cakap macam tu, because you kena tahu I ni orang tengah yang nak membantukan smooth you, and I dah explain dah semua. Itulah, tapi end up semua okay lah. Okay, cumanya time tu macam terkejut juga weh, tiba-tiba kena cakap macam tu, siut je kan. So kat sini, okay, jap.